Hari ni aku nak cerita sikit tentang pengalaman bagaimana kita nak meyakinkan orang buat apa yang kita mahu. Jadi kita cerita dulu masalah. Apa masalah sebenarnya? Dalam sebuah syarikat ni, dia ada satu tim yang mana timnya bagus-bagus, memang berbakat lah. Dalam satu tim ni, ada satu orang ni dia berkawan dengan pemilik bisnes. Bila dia berkawan, maksudnya zaman pemilik bisnes ni mempunyai kesusahan, dialah yang membantu pemilik bisnes supaya survive. Jadi bila pemilik bisnes ni sudah mula survive dan mula ada duit, kawan dia ni pula yang membantu ni dalam kesusahan. Maksudnya bisnes dia tak berapa menjadi. Pemilik bisnes tersebut telah mengambil kawannya untuk masuk dalam satu tim jualan. Dalam pasukan jualan ini, didapati dia punya jualan, kawan dia ni adalah yang paling rendah sekali. Hasil yang paling rendah sekali. Dan kalau diikutkan sebenarnya kalau diikutkan beliau adalah orang yang berbakat dalam membuat jualan. Setelah kita selidiki, kita dapati beliau tak boleh buat jualan yang banyak disebabkan beliau membawa produk lain, iaitu produk perniagaan sendiri. Kalau nak ikutkan, benda ini tak sepatutnya jadi. Tapi memandangkan kawan, jadi dia nak jaga kawan dia, pemilik bisnes nak jaga kawan, nak bantu. Dan sebenarnya pemilik bisnes ni dah banyak kali dah memberitahu kawannya supaya berhenti dulu buat bisnes yang dia tengah buat. Apa kata fokus buat jualan. Setelah beberapa kali beliau menasihati kawan tersebut masih lagi enggan untuk berhenti melakukan perniagaan tersebut. Jadi pemilik bisnes ni meminta bantuan saya supaya memujuk kawannya. Tak ada niat lain pun, memang nak bantu supaya dia boleh bangun semula. Cuma kadang-kadang orang yang dalam kesusahan ni, dia terlalu sibuk menyelamatkan diri, tetapi dia kadang-kadang terlepas pandang yang dia sebenarnya sedang dibantu. Cuma bukan dengan cara yang dia jangkakan ataupun bukan dengan cara yang dia rancang. Jadi itu yang mungkin menyebabkan dia terlepas pandang bantuan dari sahabat sendiri, ataupun dia kurang berwaspada. Maksudnya kurang memerhatikan apa yang sedang berlaku. Dia sibuk untuk menyelamatkan bisnes sendiri. Jadi bila berlaku perkara tersebut, saya telah berjumpa dengan sahabat beliau dan duduk bersembang lebih kurang sekitar 1 jam. Setelah bersembang tu, saya dapati sebenarnya sebagai seorang sahabat di dalam bisnes, kita tak perlu pun nak menghalang kawan kita buat bisnes tersebut, walaupun bisnes tersebut dilihat tidak mampu menjana pendapatan yang baik, apatah lagi untuk survive. Bila ini berlaku, apa yang kita boleh buat? Setelah saya mendengar sisi ceritanya, saya berkenalan, saya menjadi lebih rapat. Saya dapati sebenarnya mudah saja untuk memujuk kawan tersebut supaya terus berusaha berada di dalam pasukan tim sale. Saya bertanya pada beliau, apakah modal yang beliau ada supaya perniagaan yang beliau sendiri buat tu boleh naik, boleh pergi lebih jauh. Dia bercakap pada saya, dia tidak mempunyai modal. Jadi setelah saya semak itu, saya berkata dekat dia, tak apalah tuan kumpul modal tuan baik-baik. Kumpul modal banyak-banyak supaya boleh hidupkan semula perniagaan tuan. Pengajaran yang saya dapat berikan pada kisah ini, sebenarnya apabila kita mahu orang mencapai matlamat kita, kita tidak perlu memberitahu matlamat kita. Ada waktu kita perlu beritahu, ada waktu kita tak perlu langsung beritahu.
Tetapi kita perlu tahu apa sebenarnya keperluan orang yang sedang membantu kita. Dan keperluan sahabat itu yang sedang berada dalam kesusahan tersebut adalah modal. Jadi kita pujuk dia dengan memberitahu supaya dia berusaha lebih kuat untuk mendapat modal. Maksudnya, apabila beliau berusaha dengan lebih kuat untuk mendapat modal, beliau akan membuat jualan yang lebih banyak. Jualan yang lebih banyak akan membantu syarikat mendapat pendapatan yang lebih. Sama-sama menang. Dalam perkara-perkara yang begini, apabila berlaku sesuatu masalah, untuk memujuk, perkara yang kita boleh lakukan adalah kita mendengar terlebih dahulu. Kita cuba fahami. Dan yang kedua, kita cuba sampaikan idea ataupun matlamat kita yang menunjukkan matlamat itu bagus untuk dirinya. Itu lebih baik berbanding kalau kita beritahu, tuan stay, tuan tinggalkan bisnes tuan buat dulu bisnes saya. Bila kita sebut begitu, dia seolah-olah kita ni mementingkan diri. Tetapi hakikatnya kita bukan pentingkan diri, kita nak bantu dia. Cuma cara kita menyampaikan maklumat tersebut kadang-kala tidak dapat mempengaruhi orang yang mendengar. Jadi untuk mempengaruhi orang yang mendengar, terlebih dahulu kita perlu mendengar, mendapat maklumat yang betul dan gunakan maklumat tersebut untuk meyakinkan orang tersebut. Sekian, di situ sajalah saya punya perkongsian pengalaman. Mudah-mudahan ada manfaat. Berjumpa lagi di video yang akan datang.